mencuri. Maka baginda menjawab, ia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Jadi pencuri yang paling jahat bukan mencuri harta rakyat, tapi yang mencuri ketika dalam solat. Kenapa? Kenapa yang mencuri dalam solat ni, yang tidak sempurnakan rukuk dan sujud, adalah pencuri yang paling jahat? Pertama, sebab dia mencuri ketika tengah beribadat kepada Allah. Kalau mencuri tengah mencuri, okeylah, ini mencuri tengah solat, tengah beribadat kepada Allah. Yang kedua, dia mencuri di hadapan Allah. Allah sedang tengok. Mulut dia pula memuji Allah. Tapi masa itulah dia mencuri. Sebab tu Nabi kata pencuri paling jahat. Okey, kemudian kata penulis ni, meninggalkan tamak ninah, tidak meluruskan dan mendiamkan punggung sesaat ketika rukuk dan sujud, tidak tegak ketika bangkit daripada rukuk, serta tidak duduk antara dua sujud, semuanya merupakan kebiasaan yang sering dilakukan oleh sebahagian besar kaum muslimin. Bahkan hampir bisa dikatakan tak ada satu masjid pun kecuali di dalamnya terdapat orang yang tidak tamak ninah dalam solatnya. Tamak ninah adalah rukun dalam solat. Tanpa melakukannya, salat menjadi tidak sah. Rasulullah SAW bersabda, La tujzi'u salatul rajuli hatta yuqima zahruhu fil ruku' was sujud. Tidak sah salat seseorang sehingga ia meluruskan punggungnya ketika rukuk dan sujud. Hadis sahih diriwayat oleh Abu Daud. Ini banyak ni kita tengok. Jadi nampak benda ni simple je, rukuk sujudkan, tapi rukuk tak betul. Boleh menyebabkan batal dan solatnya sia-sia walaupun dia solat 60 tahun. Yang ni yang pernah kita jumpakan. Huzaifah Al-Yaman, Zaid bin Wahbi berkata, Huzaifah pernah melihat seorang lelaki tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Lalu ia berkata, kamu belum solat. Seandainya engkau mati dengan membawa solat seperti ini, nescaya engkau mati di luar daripada fitrah Islam. Yang sesuai dengan fitrah tersebut, Allah menciptakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Huzaifah kepada seorang lelaki yang solat, ada riwayat mengatakan, ditanya, berapa lama dah kamu solat macam ni? 60 tahun dia kata. Kata Huzaifah, solat kamu 60 tahun Allah tak terima. Sebab apa? Sebab tidak ada tamak ninah. Rukuk tak betul. Rukuk mesti lurus. Badan dengan kepala dengan punggung mesti lurus sama. Okey? Okey, bismillah. Allahu Akbar. Lurus tak? Lurus tak? Okey, cara yang tak betul, ini tak betul. Tak lurus ataupun ke bawah. Tak betul. Kadang-kadang belakang dah betul tapi kepala diangkat. Ataupun kepala belakang dah betul, kepala dia ke bawah pun tak betul. Kena lurus. Sebab itulah Nabi, kalau ketika Nabi rokok letak air, gelas yang penuh dengan air di belakang Nabi yang tengah rokok, air tak akan tumpah. Menunjukkan apa? Belakang Nabi betul-betul lurus. Kalau sengit je, air itu akan tumpah. Okey. Dan masa rokok, tangan pegang kepala lutut. Tak mesti tangan dibetulkan. Ni. Ni. Kalau nak buat macam ni pun tak apa. Yang penting pegang kepala lutut. Kalau nak lurus pun okey. Nak bengkok pun okey. Yang penting pegang kepala lutut dan jari buka. Okey. Mesti lurus. Sebab itulah tolong tengok solat isteri kita, solat suami kita, solat anak-anak kita, solat mak bapak kita. Jangan tengok buku latihan dia saja. Tengok buku latihan semua okey, tapi tengok solat KO. Sebab bukan kecil ni bila solat tak sah, solatnya sia-sia. Sebab tu kata Huzaifah, kamu sebenar belum solat. Okey, tak diragukan lagi ini satu kemungkaran. Solat rukuk tak betul, sujud tak betul, satu kemungkaran. Bila kita tengok, kita kena tegur. Pelakunya harus dicegah dan diperingatkan akan ancamannya. Abu Abdullah Al-Ash'ari berkata, suatu ketika Rasulullah SAW solat bersama para sahabatnya. Kemudian baginda duduk bersama sekelompok daripada mereka. Tiba-tiba seorang lelaki masuk dan berdiri menunaikan salat. Orang itu rukuk lalu sujud dengan cara mematuk, seperti mematuk ayam. Apakah kalian? Nabi kata pada sahabat bila melihat seorang lelaki yang salat macam ayam patut. Nabi kata, apakah kalian menyaksikan? Kamu tengok tak orang ni? Barang siapa yang meninggalkan dalam keadaan, barang siapa yang mati dalam keadaan seperti ini, iaitu solatnya yang tidak sempurna, maka sebenarnya dia meninggal di luar daripada agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia mematuk dalam solatnya sebagaimana burung gagak mematuk darah. Sesungguhnya perumpamaan orang yang salat dan mematuk dalam sujudnya
adalah bagaikan orang lapar yang tidak makan kecuali sebutir ataupun 2 butir kurma. Dia lapar tapi dia makan hanya sebiji 2 biji je, macam tak akan kenyang. Begitulah orang yang solat secara tidak ada tamak-ninah. Bagaimana ia bisa merasa cukup kenyang dengannya? Jadi orang yang meninggalkan tamak-ninah ketika mengerjakan solat sedangkan ia mengetahui hukumnya, maka wajib baginya mengulangi solatnya. Kalau dia tahu hukum, dia kena ulang solatnya seketika dan bertaubat atas solat-solat yang dia lakukan tanpa tamak-ninah pada masa lalu. Ia tidak wajib mengulangi solat-solatnya di masa lalu berdasarkan hadis. Dia kena ulang solat masa tu, tapi solat yang lepas-lepas, yang lama-lama tak perlu ulang. Sebab Nabi kata pada orang lelaki yang tak betul ni, Nabi kata irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulang balik solat kamu. Yang mana? Yang sekarang ni. Adapun yang lepas-lepas, semoga Allah ampunkan. Boleh Ini penting ni. Ini kerja siapa ni? Kerja orang yang solat nak cepat, solat lambat, solat baca ringkas. Kerja siapa ni? Inilah kerja syaitan. Kerja syaitan ialah dia nak pastikan solat kita terbatal. Pertama, syaitan tak nak kita solat. Tapi kalau kita nak solat juga, syaitan kata, okey, solatlah. Tapi solat kamu sia-sia. Macam mana cara syaitan tipu kita? Solat cepat, solat tidak ada tamak-ninah. Solat berfikir, angkat takbir je, fikiran dia melayang. Itu semua kerja syaitan. Sebab strategi syaitan ialah dia akan kurangkan kebaikan kita dalam solat. Sebab Nabi sebut dalam satu hadis, seseorang itu akan diberi pahala daripada solatnya berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Ada yang dapat 10 pahala dia, ada yang dapat 20, ada yang dapat 50, ada yang dapat 80, ada yang dapat 100%. Semua tu berdasarkan apa? Berdasarkan setakat mana dia khusyuk, setakat mana dia faham, setakat mana dia fokus. Jadi kerja syaitan apa dia? Angkat takbir je, syaitan. Sebab tu kadang-kadang ada benda kita nak ingatkan, tapi kita tak ingat sebelum solat. Syaitan kata simpan dulu. Angkat takbir je, kamu tahu tak barang kamu letak? Itulah kerja syaitan. Dia nak ambil sikit-sikit. Sebab Nabi kata, solat seseorang berdasarkan setakat mana dia khusyuk. Kalau 1/10 khusyuk, 1/10 lah dia dapat pahala. Jadi syaitan kerja dia nak kurangkan. Kalau boleh 50%, kalau boleh 60%, kalau boleh lagi 0. Itulah kerja syaitan. Kita tak sedar tu. Semoga lepas ni kita berhati-hati solat dan pastikan solat kita sentiasa khusyuk dan juga tamak-ninah. Iqra kitab Allah tarqa